Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, Nabi kata apa? Nabi kata ada satu kumpulan yang mereka ni duk tunggu, tak masuk dalam syurga lagi. Malaikat duk perambat mereka. Malaikat kata duk tunggu apa lagi di pintu syurga, masuklah, hampa dah boleh masuk. Tuan-tuan tahu dah apa yang mereka cari? Mereka cari, mereka kata, ya wahai malaikat, boleh tak kami nak bertemu dengan Allah? Ni hadis. Kami nak berjumpa dengan Allah. Malaikat kata nak berjumpa dengan Allah pasal apa? Tak, kami nak cari kawan kami ni, kami tak berjumpa. Atas dunia dulu duduk sekali dengan kami, satu grup dengan kami. Pasal apa kami tak jumpa ni? Ni yang kata berkasih-kasihan ni. Malaikat kata aku pun tak tahulah ni, tak apa nak jumpa dengan Allah, aku atuk bagi. Kan? Jadi bertemulah dengan Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yaumul Azifah. Malam ni kita akan sambung pengajian Bahrul Mazi jilid 17. Dalam kitab Jawi muka surat 7. Manakala kitab Rumi muka surat berapa aja? 11. Rumi muka surat 11. Kita masih lagi berada dalam Asma'u Yaumil Qiyamah, nama-nama yang membicarakan tentang hari kiamat dan juga hari akhirat. Banyak nama. Seperti mana pepatah Arab, dia menyatakan kasratul asma' dalatun ala syarafil musamma. Banyaknya satu-satu benda itu nama, banyaknya nama itu dia menunjukkan ke atas keagungan hari itu. Kalau orang ni ada banyak nama, maknanya dia ni orang hebat. Di Bangi orang panggil nama lain, di Puchong orang panggil nama lain, di Negeri Sembilan nama lain, dia balik Pulau Pinang pun orang panggil nama lain. Jadi banyak sungguh nama dia ni. Kerana setiap nama itu dia menunjukkan identiti dia. Begitu juga dengan hari akhirat ataupun hari kiamat, yang dia mempunyai banyak nama yang terkandung di dalam Al-Quran. Tuhan sebut. Ada ketika masa ni Tuhan sebut nama ni. Ada waktu ni Tuhan sebut nama ni. Dan setiap nama yang diletakkan kepada hari akhirat ataupun Yaumul Qiyamah, hari kiamat itu, dia mempunyai makna yang tersendiri. Kita dah cerita dah daripada mula yang kata hari kiamat. Lepas tu dia main nama-nama Yaumul Hasrah, Yaumul Nadamah, Yaumul Muhasabah, Yaumul Masailah, Yaumul Musabiqah dan sebagainya. Jadi malam ni kita akan cuba tengok beberapa nama lagi yang telah diletakkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi di dalam kitab dia Bahrul Mazi ini. Supaya apa? Supaya kita bila baca Quran, kita terdengar perkataan itu, kita tahu bahawa perkataan itu dia menceritakan tentang hari kiamat. Yaumul Azifah, itu bacaan dia. Yaumul Azifah artinya iaitulah hari yang hampir. Hari kiamat ni dah mula dekat dengan kita. Yang kata hari akhir ni dah mula dekat.
Kalau kita rujuk kepada kitab-kitab ataupun buku-buku yang membicarakan tentang peristiwa akhir zaman, tuan-tuan boleh cari nanti cerita tentang kiamat kecil dengan kiamat besar, karangan Profesor Dr. Yusuf Wabil. Tuan-tuan pergi cari nanti. Cari tak mana ada kedai, cari tengok. Dia buat main yang kata asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Di antara tanda-tanda kecil kiamat tu, kalau kita duk hitung satu, boleh dikatakan semua dah berlaku di zaman kita ni. Cerita kata rumah besar, bangunan yang tinggi Nabi sebut, yang mana bangunan yang tinggi itu, yang mencakar langit itu, lah ni duk nampak depan mata kita. Kita duduk di kampung, kita tak perasan lagi. Tapi bila kita dah mula main di kota metropolitan ni, dia sampai-sampai keluar tol Sungai Besi ke, tol Jalan Duta, tengok-tengok ngangang mulut, ui tinggi sungguh. Dia teringat. Dia kata yang ni mungkin Nabi sebut 1400 tahun yang lalu. Dan Nabi juga sebut, Nabi kata di akhir zaman nanti, seorang hamba dia akan melahirkan tuan dia. Benda ni kita tak nampak. Bila dihuraikan daripada syarahan hadis di kalangan para ulama duk cerita. Kata apa tuan-tuan? Kata akhir zaman nanti, yang kata seorang hamba dia akan melahirkan tuan dia tu maksud apa? Maksud dia seorang ibu yang dia ni duk dengar cakap anak dia. Seorang bapa yang tak berani nak tegur anak dia. Duk ikut telunjuk anak dia. Anak dia kata A, anak dia kata B. Dia nak tegur tawa ni. Hari ni tuan-tuan sedang tak sedang dalam kehidupan kita berlaku macam tu. Apa pun alasan dia, kita berbalik kepada hadis Nabi, Nabi sebut macam tu saja. Tetapi macam mana implement kepada hadis ni, kita saja yang mengetahui situasi dia. Saya ambil satu contoh. Anak kita dah besar. Kita nak tegur dia, tuan-tuan sekalian. Nak tegur. Dia duduk balik rumah kita seminggu, kadang-kadang dia balik 2 minggu sekali. Bila mai waktu subuh, kita duduk tengok dalam bilik dia gelap. Kita nak ketuk pintu, nak gerak dia semayang subuh. Dulu dah berlaku dah sekali. Ketuk-ketuk pintu apa semua ni, dia tarik muka. Dia kata, awak, ayah duk kata cik tak semayang subuh kah? Cik duk semayang, dia kata. Awak saya ni jahil sangat kah? Awak ayah ni ada macam-macam, dia duk ni. Kita kata kat dia, aku nak tegur, hang tu anak aku. Payah saya tunggu balik. Bila dia tak balik, kita pula duk merindui. Tu merindui tu, dia ada tambah pula air. Kita pula duk tunggu Allah, tengok orang lain pakai duk balik, anak dia bawa balik, cucu apa semua. Saja, kita pun duk masuk dalam grup. Ayah tak apa sihat. Tak ada siapa pun baca, tuan sekalian. Kita bukan nak abang, kita tak sihat. Tapi nak abang, kata hampa bila nak balik main. Aku teringat kat hamba, aku teringat kat cucu-cucu aku. Pasal tegur punya pasal. Jadi bila anak pun dah mula balik, bini kita pun lagu duk bisik kat telinga kita. Abang, pagi esok kita pergi semayang subuh, slow-slow, kita balik pun slow-slow. Biar pergi, jangan duk tegur lah. Tuan-tuan nampak ada benda tu? Dalam rumah kita benda tu jadi. Allahu Akbar. Hari ni, Nabi SAW sebut antara tanda-tanda kecil berlakunya kiamat apa tuan-tuan sekalian? Iaitulah kita hanya bagi salam kepada orang yang kita kenal. Hari ni berlaku. Bagi salam ke orang kenal. Kadang-kadang duduk dalam lift pun senyap pasal tak kenal. Kalau kenal masuk tu, Assalamualaikum tu Haji, sihat, Alhamdulillah. Tapi kalau tak kenal dia buat senyap ke tu. Saya tak tahu pasal apa. Nak cerita kata apa Nabi sebut dulu. Tapi hari ni berlaku benda tu. Dan ingat tuan-tuan sekalian, Nabi SAW pesan apa kat kita? Nabi kata akhir zaman ataupun kiamat tu memang dah dekat. Di antara tanda-tanda dia yang paling ketara dia, Nabi kata kewafatan aku. Nabi kata. Nabi wafat bila? 1400 tahun yang lalu. Nak dibandingkan dengan kita ni. Cuma dia tak main keluar lagi kepada kita. Yang kata tanda-tanda besar tu dia tak ada lagi. Tapi kalau tanda kecil dah banyak dah. Lelaki menyerupai perempuan. Perempuan menyerupai lelaki. Banyak tak banyak tuan-tuan? Banyak. Sampai masuk dalam dada-dada akhbar. Nabi menikah apa semua ni. Sampai Tok Kadi dia pegang-pegang tangan. Hai awak lembut satu macam tangan suami yang ni. Lembut-lembut tengok-tengok. Pengkit. Tuan-tuan sekalian. Hai. Mana boleh nak menikah? Dia kata siapa tak boleh nak menikah. Saya dah masuk kursus kahwin apa semua. Tak ada masalah pun.
Kami dah pergi pejabat agama dah endorse kata boleh menikah. Pasal apa Tok Kadi tak bagi kami menikah? Syurga bukan milik Tok Kadi. Tok Kadi pula kena. Benda tu diviralkan, tuan-tuan, orang pakai duk hantam Tok Kadi tu. Allah, Tok Kadi bagi menikah, buanglah mereka ni. Kalau menikah pun nak beranak ke mana? Tok Kadi pun dipikir tak habis. Lah kali kena sakit jantung macam tu Tok Kadi. Tuan-tuan nampak dah? Dan Nabi kata apa? Akhir zaman, benda yang salah itu dilihat sebagai benda betul. Dan benda yang betul itu dilihat sebagai salah. Kita nak tegur orang pun kita tak berani hari ni. Apatah lagi orang-orang besar-besar. Mufti-mufti nak tegur orang pun tak pernah berani lah ni. Saya sebutnya tu tuan-tuan lagu duk jeling saya. Macam ada kisah. Tak kena dengan mufti di sini. Zimbabwe punya mufti. Dulu dah keluar dah. Tuan-tuan, kalau mufti ni kita tak nak pegang cakap dia, kita nak pegang cakap siapa lagi? Nak pegang cakap Ustaz Luqman yang duk main sebulan sekali ni kah? Tak ada apa kita ni. No, mufti no. Sebab itulah dia dilantik menjadi mufti. Allahu Akbar. Saya tak mau urai yang tu. Lagi payah juga ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak apa. Ni, hadut tengok ni. Ada komen-komen nakai. Dia mula dah Ustaz ni, dia mula nak pergi mengarut. Ada. Dia kata kita mengarut. Muslimin dan muslimat yang terahmati Allah. Apa pun kita berbalik pada kitab. Kita nak cerita apa? Yaumul Azifah. Nak apa? Yang kata hari kiamat itu makin lama makin dekat. Soal jangan kita duk tanya Ustaz, yang kata dekat ni bila nak berlaku? Jangan duk tanya benda tu. Sebab benda ni pernah ditanya oleh satu orang badui kepada Nabi SAW. Satu badui sudah tanya Nabi. Waktu tu Nabi duduk dengan halaqah sahabat-sahabat. Nabi duk bagi penerangan tentang hadis apa semua ni. Tiba-tiba bangkit satu orang badui. Badui itu terus tanya, Ya Rasulullah, mata sa'ah? Nabi tak jawab soalan badui tu. Jadi syarah kepada hadis tu, nak abang-abang tuan-tuan sekalian, ketika mana orang tengah bercakap, jangan sempuk, itu di antara dia. Biar habis dulu. Ni tengah duk baru. Tuan-tuan, Allah, orang ni macam-macam duk depan kita ni. Saya pun nak main di risau. Ada depan saya bekas profesor pun ada, bekas doktor pun ada, bekas pejabat agama pun ada, ustaz sekolah menengah agama ada belakang ni. Jadi duk ada ni dia bawa main, tuan-tuan. Yang main duduk dalam kuliah ni tak ada apa pun nak ambil ilmu apa yang ada sangat kita nak sampai malam ni, tapi cuma nak ambil barakah majlis ilmu yang tu ya. Tak apalah, alhamdulillah lah yang tu kita seronok lah. Cuma apa? Jangan terlepas dulu. Tambah saya pula jenis dengan tangan pula duk main apa semua ni dengan suara pup dia angkat tangan. Dia tahu Ustaz, dia sekat di tengah jalan. Sekat di tengah jalan, kita break mengejut tuan-tuan sekalian, tayar pun boleh terkeluar. Lah kali habis idea gitu. Lepas tu mula bulan depan minta maaf tangguh lah. Apa tak pernah berani dah main. Sebab dia mula ketak lutut lah. Allah. Dalam hadis sahabat macam tu. Nabi tak mau. Nabi nak bagi habis dulu. Pasal apa? Pemahaman kepada apa yang nak disampaikan. Lepas tu pula habis-habis daripada Nabi cerita tentang satu hadis ni, Nabi tanya. Nabi kata, Aina sa'il? Nabi kata, mana yang tanya tadi ni? Yang tanya tentang kiamat tadi mana? Maka kawan badui ni dia kata, Ana ya Rasulullah, saya yang tanya tadi. Nabi kata, kamu tanya bila berlaku kiamat? Lah ni aku nak tanya kamu, ma'a'adadata. Kalau hang dah duduk kelang kabut bila nak berlaku kiamat, lah ni aku nak tanya, apa preparation hang? Apa persediaan hang kalau berlaku kiamat? Oh, Nabi tanya macam tu. So nak abang apa kat kita tuan-tuan? Jangan kita peduli tentang hari kiamat bila nak berlaku. Cuma apa? Lah ni kita bersedia ataupun tidak. Yang tu aja. Bila mai berlaku kiamat, kita ni nak duduk tang mana? Kita ni nak pergi ke mana? Yang tu kita nak kena fikir. Yang tu yang Nabi tanya kepada badui ni. Badui ni kata apa? Dia kata, saya tak ada amalan apa ya Rasulullah, melainkan saya mencintai kamu dengan sehebat, dengan sebanyak-banyaknya saya cinta kepada kamu. Maka Nabi kata apa? Nabi kata, engkau akan berada di syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala sebut Yaumul Azifah. Yang ni tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Ghafir. Surah Ghafir adalah surah yang ke-40. Sekali tuan-tuan cari dalam Quran surah Ghafir, tak jumpa apa surah Ghafir, surah apa ni? Ataupun disebut sebagai surah Mukmin. Surah Mukmin dia berjumpa.
Allah Ta'ala sebut tentang Yaumul Azifah, disebutkan macam tu. Kerana hampir berlaku kiamatnya, yang tu nama Yaumul Azifah. Dan yang bernama Yaumul Haqqah. Yang ni Yaumul Haqqah. Yang ni ada surah Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Kan ada surah tu menceritakan tentang Al-Haqqah ini. Apa maksud Haqqah? Iaitulah hari yang sebenarnya. Maknanya benda tu betul. Yang kata kiamat ni betul. Yang kata akhirat ni betul. Yang kata kita nak bangkit daripada kubur, kita nak berjalan di padang mahsyar, semua benda ni betul. Yang kata kiraman katibin, dia akan bukakan segala apa yang dia catat atas dunia ni di hadapan Allah, dan kita akan tengok satu persatu benda tu betul. Yang kata berjalan di atas titian sirat, semua benda tu betul. Itu disebut sebagai haqqah. Yang kata benarnya, hari yang sebenarnya, kerana sebenarnya ataupun kerana betulnya dan tepatnya akan berlaku beberapa perkara pada hari itu. Benda tu disebutkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, kita kena percaya benda ni. Orang Islam, dia percaya yang ni aja. Dia nak percaya tang mana lagi. Yang tuan-tuan duk semayang apa semua ni, tuan-tuan percaya apa? Al-Haqqah. Maksud dia hari itu nanti, Tuhan nanti akan balas perjalanan tuan-tuan daripada rumah. Tuan-tuan mai hari ini dengan berhujan apa semua, mai ke surau, mai ke masjid ni, Allah Ta'ala bagi pahala. Itu dijanjikan oleh Allah. Bila kita nak dapat? Yaumul Haqqah. Ketika mana hari betul. Waktu tu kita nak dapat. Kita duk mangkit tengah malam, duk semayang tahajud, kita duk bersedekah, kita duk tolong orang, kita baca Quran, kita i'tikaf dalam masjid. Semua benda ni, apa yang dijanjikan kepada kita? Dijanjikan pahala, dijanjikan syurga. Benda tu benda tak nampak. Atas dunia kita tak nampak benda tu. Bila kita akan dapat? Ketika mana hari kiamat. Tang mana yang kata titik temunya, yang kata yakinnya, iman kita akan dapat. Tang mana? Ni Allah Ta'ala sebut Yaumul Haqqah. Hari itu hari benar. Apa yang hampa buat, aku nanti akan balas. Ingat, hampa kena yakin kata hari itu akan ada. Yang tu aja. Jadi Allah Ta'ala dia nak sebut kepada kita hari kiamat ataupun hari akhirat nanti adalah Yaumul Haqqah, iaitulah hari yang benar. Dan disebut lagi dan bernama Yaumut Tammah. Yaumut Tammah artinya hari yang penuh dan cukup penuh dengan azab di dalamnya. Hari itu tuan-tuan kita akan sibuk macam-macam. Dan yang kata penghuni neraka ni, yang kata penghuni neraka, bila mereka duduk dalam api neraka, mereka tidak ada masa untuk nak rehat. Tak ada masa untuk diberikan penangguhan kepada mereka. Pasal apa? Pasal azab Allah itu akan datang daripada satu demi satu. Tuhan akan bagi. Daripada satu demi satu. Azab tu nanti akan main. Sampailah habis. Sampailah habis hukuman kita. Macam mana yang disebutkan dalam Quran. Kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Yang ni surah Sajdah kita duk baca pagi Jumaat. Tuhan kata apa tuan-tuan sekalian? Tuhan kata satu hari di dunia bersamaan dengan kana miqdaru alfasanah, bersamaan dengan 1000 tahun di akhirat. Bayangkan satu hari kita duk buat salah atas dunia ni. Allah Ta'ala bagi kat kita 1000 tahun di akhirat. Berapa hari Allah Ta'ala hidupkan kita atas dunia tuan-tuan. Sebab itulah bila bukan masalah peringkat umur dah, masalah apa? Masalah bila kita tahu kata benda tu salah, kita tinggal. Bila tahu kata benda tu betul, kita kena buat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ni hitungan hari ni. Kesalahan yang kita buat mengikut umur kita. 40 tahun kita berada dalam kejahilan, duk buat benda-benda yang tak bagus, yang Allah Ta'ala tak suka ni, tak peduli langsung kepada masjid, tak peduli langsung kepada nasihat orang. Tuan-tuan bayangkan 40 tahun. Bila kita cuba bahagikan 40 tahun kepada setahun, daripada setahun kepada sebulan, daripada sebulan kepada seminggu, daripada seminggu kepada satu hari, berapa banyak hari tuan-tuan sekalian? 40 tahun. 40 tahun tu pula kali pula dengan 1000 tahun yang ada di akhirat ni. Allahu Akbar. Banyak mana tuan-tuan sekalian? Masya Allah, tabarakallah. Minta Allah Ta'ala minta lindung lah. Pasal itulah Tuhan masih lagi bagi kesempatan dekat kita. Ni kita berada dalam bulan apa tuan-tuan? Bulan Rejab. Ni bulan Rejab ni. Bila masuk bulan Rejab, dia di antara salah satu bulan yang disebut sebagai Syahrul Hurum. Syahrul Hurum ni bulan apa? Bulan haram. Bila bulan haram,
Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah, fala tazlimu fihin anfusakum, jangan kamu buat satu benda yang boleh merosakkan diri kamu dalam bulan ni. Apa maksud dia? Jangan duk buat benda-benda tak elok dalam bulan Rejab ni. Bukan masuk bulan lain boleh buat. Saya dulu kata aku duk tunggu 30 Rejab, habis 30 Rejab hang pasang hang satu Syawal, satu Syaban ni. Oh, hang kata kat aku, tak apa aku simpan. Jangan macam tu. Maksud dia apa? Bulan-bulan lain pun sama. Tapi yang kata bulan Rejab ni, bulan haram ni, bulan yang dihormati ni, apatah lagi. Kalaulah dosa kita, kalau kita buat dilipat gandakan oleh Allah balasan, apatah lagi amal ibadah. Amal ibadah. Kita baca Quran dilipat gandakan. Kita buat amalan yang baik, bersedekah, dilipat gandakan. Macam-macam benda yang kita buat akan dilipat gandakan oleh Allah. Sebab itulah tuan-tuan, ambil kesempatan ni. Ambil kesempatan. Antara hikmah pasal apa Tuhan dia bagi kita hidup dalam bulan-bulan yang digandakan segala amal ibadah pahala ni pasal apa tuan-tuan? Kerana kalau nak ikut umur kita, yang paling kita takut ketika mana Tuhan tanya an umrihi fima afnahu. Tuhan kata aku bagi umur ke hang banyak ni, adakah hang buat amalan itu bertepatan ataupun wajar dengan umur yang aku bagi kat hang? 40 tahun Tuhan bagi kat kita. Berapa kali kita khatam Quran? Kalau nak ikut 40 tahun tu takkan nak khatam 40 kali Quran tu, tak ada masalah. Balik sekali kita muhasabah dengan orang perempuan, tengok sebelum nak lena sekali. Pegang kalkulator bagus, dia duk pegang kata kira apa tu? Kita khatam Quran. Awak abang khatam berapa kali? Dia kata lah ni umur aku 70, dia kata. Aku betul-betul kenal agama ni 40 tahun yang lalu, dia kata. 40 tahun so 30, kira-kira ada lebih kurang 40 tahun lah, dia kata. Okey, kita khatam Quran berapa kali? Tanya bini dia. Mana nak tahu kat abang? Asalnya baru sekali, dia kata. Oh, kacau. Celah-celah ni kalau kita meninggal lah tuan-tuan. Allah Ta'ala tanya, 40 tahun aku bagi masa ke hang khatam Quran sekali ya. Dia kata nak buat macam mana Tuhan? Dia kata sibuk, dia kata kalut dengan anak-anak apa semua, dia kacau semua Tuhan. Ingatkan Tuhan tu member kita kah? Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya nak sebut ni pun saya merasa ketang ni. Pasal apa tuan-tuan? Benda yang saya sebut kepada tuan-tuan, benda ni juga Tuhan nanti akan tanya kita. Tuhan akan panggil saya, Tuhan kata hang pandai sangat bercakap kat orang, hang berapa kali khatam? Oh, saya banyak kali ya. Saya ada ustaz, saya banyak kali lah khatam. Berapa kali dia kata? Baru 12 kali. Mampu. Yang tu baru hutang tu, tuan-tuan sekalian. Mangkit tahajud, mangkit malam daripada 365 hari. Aku bagi ke hang 1 tahun. Berapa malam hang bangun? Oh, dia kata saya duk bangun, dia kata kira-kira adalah 20 malam. 20 malam hang bangun pasal apa? Tu pun pasal tak boleh lena malam, dia kata. Dia duk main demam dia apa? Daripada demam tak boleh lena, dia kata buat bila tahajud ke apa. Tuan-tuan nampak tak benda ni? Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang terhormati Allah. Tuan-tuan awak duk jegel mata kat siapa? Kan macam tak puas hati. Bukan tak puas hati, cerita dia tu benda ni sama-sama kita muhasabah. Baik, muslimin dan muslimat yang terhormati Allah Azza wa Jalla. Dan seterusnya yang bernama Yaumus Sakhah. Yang bernama Yaumus Sakhah. Artinya hari kriau. Dia tulis dalam tu. Kaf ra ya waw. Yang ni orang Pulau Pinang, orang belah utara dia tahu kan. Tapi bila main tak tahulah ada saya pun saja nakal juga baru mazi ni kalau orang belah-belah kita ni duk baca hari kerbau dia buang tu karabau, hari kerbau, bukan kerbau, kriau ni apa maksud dia tuan-tuan? Kriau ni hari menyerit kan. Kalau anak mami dia tanya ni apa kriau dia tanya macam tu. Kriau, tuan-tuan jangan duduk terkejut pula. Kriau benda apa? Kriau cucuk kriau kan? Bukan dia kriau. Kriau tu maksud apa? Kerana di dalamnya itu banyak orang yang kriau dan juga menyerit-nyerit akan bala yang mengenainya. Pasal apa? Pasal yang kata mai hari kiamat. Hari kiamat ni bakal duduk tanya, malaha yauma idzin tuhaddisu akhbarah. Duk tanya ni apa jadi ni, duk menyerit. Bila nampak dengan gunung hancur, bila nampak dengan langit-langit jatuh berguguran, bila nampak dengan lautan ni disebak air naik ni, pakai duk menyerit. Itu disebut sebagai kriau. Kriau bahasa Arab kan ya, bukan bahasa Arab kriau kan. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang terhormati Allah.
Tuan-tuan, kita tengok hari ni pun Allah Ta'ala buat mai tsunami, Allah Ta'ala buat mai gempa bumi, Allah Ta'ala banyak lah ni tuan-tuan. Handphone duk ada di tangan, YouTube duk ada saja. Tuan-tuan tengok gempa bumi di Palu, contoh dia macam tu lah. Gempa bumi di mana-mana, di Osaka ke, gempa bumi di mana, tuan-tuan boleh tengok dalam tu lagi dengan teriak dia, dengan menjerit dia, dengan apa macam tu. Yang tu gambaran dunia yang Allah Ta'ala tunjuk. Yang akhirat ini lagi dahsyat daripada tu, lagi pada tu tuan, lagi dahsyat. Itu maksud dia disebut sebagai Yaumus Sakhah. Yaumus Sakhah maksud apa? Hari yang disebut sebagai hari menangis, hari menjerit, hari yang merongrong, itu maksud dia. Dan yang bernama Yaumut Talak. Yaumut Talak, dia bukan talak kan. Talak ni dia lain. Kalau talak yang tu kita duk cerai tu kan, talak tu ta, yang ni ta. Yaumut Talak. Talak ni apa? Asal pada perkataan liqa, tilqa. Tu maksud dia. Apa maksud talak? Artinya hari yang berjumpa-jumpa. Hari itu kita berjumpa. Kerana setengah orang ada berjumpa-jumpa dengan setengahnya hari itu. Tuan-tuan, ketika mana kita dibangunkan oleh Allah, kita duduk di padang mahsyar, kita berjumpa. Kalaulah ditakdirkan dalam syurga, kita berjumpa. Kalau dalam neraka, kita berjumpa. Tuan-tuan, dengan orang-orang yang kita kenal, kita berjumpa. Tetapi ketika mana kita duduk di padang mahsyar, kita berjumpa dengan orang pun, kita tidak akan tegur. Pasal apa kita tak tegur, tuan-tuan? Pasal Allah Ta'ala sebut dah. Tuhan sebut dalam surah Abasa ayat 34. Tuhan kata apa? Pasal kita lari daripada mereka. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Kita jumpa kawan Allah dia ni, kita lari pergi lain. Pasal apa? Pasal dia ada hutang dengan kita, kita ada hutang dengan dia. Yang tu. Pasal kalau kita jumpa dia, sekali dia duk minta dekat kita apa yang kita ambil hak dia ketika mana atas dunia. Hutang ni bukan kita hutang duit saja. Kalau kita bisa fitnah dia, kita bisa menjatuhkan dia, kita bisa mengaibkan dia, kita bisa menzalimi dia, yang tu juga disebut sebagai hutang. Sebab itulah hadis Nabi kata apa? Nabi tanya sahabat, atadruna manil muflis? Nabi kata, hampa kenal dah yang kata muflis tu siapa? Nabi kata. Sahabat Nabi kata, al-muflisu fina man la dirham wala mata. Orang muflis ni orang benggerap, duit pun tak ada, apa pun tak ada. Nabi kata dah, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Nabi kata, yang kata muflis yang aku maksudkan di kalangan umat aku ni, depa nanti hari kiamat depa bawa pahala yang cukup banyak, pahala semayang banyak, pahala puasa banyak, pahala sedekah banyak. Nabi kata, wa qad syatama hadha, tetapi datang juga bersama dengan depa dosa mulut yang depa pernah duk maki orang, dosa mulut yang pernah depa jatuhkan orang, dosa tangan yang pernah depa zalimi orang, dosa macam-macam duk mai kepada depa yang berkaitan dan bersangkutan dengan orang. Dan orang akan datang untuk menagih segala kezaliman yang mereka buat kepada orang. Yang ni pahala yang banyak. Dan apa kata Nabi? Nabi kata diambil pahala mereka sedikit demi sedikit sampai habis pahala mereka. Bila habis, Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya dosa orang-orang yang menuntut supaya diadili kepada mereka, minta tagih hutang atas dunia kita dah buat zalim tu, kita tak boleh nak bayar. So apa kita kena buat, tuan-tuan? Allah Taala kata dia ada dosa, lah ni hang kandak dosa dia. Tahu nak kandak ni ambil hang letak atas kepala bawang. Ambil dosa depa ni. Summa turiha 'alan nar. Kemudian malaikat dia turut tangkap kita, dia rentak kita, dia heret kita dan lempak masuk dalam api neraka. Wal ayazu billahi min zalik. Yang atas dunia tadi kita bawa pahala banyak dah, tuan-tuan sekalian, tiba-tiba berhubung dengan orang habis. Sebab itulah kalau boleh berjumpa dengan orang, paling tidak selain daripada nak minta doa. Kita ni bila dah duduk mengaji apa semua ni kan, kebetulan jumpa kawan, tak apa saya nak balik dah, dia pun saya nak balik, jangan lupa doa kat saya. Alhamdulillah. Satu lagi kita tambah abda, tuan-tuan, saya minta maaf nyak-nyak kalau ada salah apa semua ni, cerita dia macam tu. Tuan-tuan jangan lupa untuk apa? Untuk lisan kita, saya minta maaf. Yang tu ya, minta maaf. Pasal apa? Kita tak tahu
di kalangan orang mungkin ada tersakiti dengan sifat kita dan juga dengan perangai kita. Kita tak tahu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita dulu dengan Allah ni berubah. Dulu mungkinlah dulu kita ada jabatan apa semua, ikut sekehendak hati kita lah. Kita diangkat menjadi ketua jabatan, habis semua anak-anak buah kita maki. Aku kira apa? Dia kata kalau aku tak maki hampa, aku kena maki dengan bos. Dia kata baik aku maki hampa. Dia duduk jadi macam tu. Tapi bila lari dia tak ada apa tuan-tuan sekalian, dia nak maki siapa? Dia maki orang maki dia baik. Benda-benda macam tu. Jadi dia duduk fikir Allah dulu ni tersilap lah. Bukan tak boleh cakap elok, boleh. Tapi tahu dia main emosi satu macam, dia main berasa besar diri. Jadi benda-benda macam tu tuan-tuan sekalian. Bila main peringkat kita dah duduk mengaji, kita duduk faham dah. Sebab Nabi SAW sebut di antara tanda-tanda ahli syurga ni apa tuan-tuan? Layin ni apa? Dia lembut ahli syurga ni. Bukan lembut serupa dengan dua alam punya lembut tu. Lembut ni maksud apa tuan-tuan? Cakap lembut. Cakap ya Allah. Bila orang cakap dengan dia ni orang rasa senang hati ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak abang lo. Ya Allah sihat ya Allah. Sihat ke? Dia jadi macam tu. Dia tak ada keras satu macam serupa dengan adik-beradik malaikat Malik punya muka. Waalaikumsalam. Ni surah Kausar ke? Apa itu? Tanya pula dah. Betul tak nampak ke? Sembah dah ada besar. Tak hati baca. Kita pun kata haji ni satu macam, baru lepas semayang, ayat semayang pun tak kering lagi, awak yang keras macam tu. Lepas tu sambil berjalan nak pakai kasut, dia tengok, tunggu apa lagi masuk masjid, nak masuk surau, tunggu apa lagi, tengok apa. Pasal apa dia ni? Dia ditetelan, jus tebuan tau mana? Kasar lah ya Allah, tuan-tuan. Kalau dengan mesyuarat ada dia ni, mesyuarat tu jadi tak seronok. Tak seronok langsung orang pekat duk bentang apa semua dia tadi. Bentang apa ni bagi kuat. Dia jadi macam tu. Kawan anak bentang ni pun petang. Nak buka tak apa ni. Pasal apa? Pasal ada dia ni. Tak apalah kalau tegas tak ada masalah. Cuma kasar tu yang kita tak mau. Kan? Allahu Akbar. Boleh ke sahabat macam ni tuan-tuan? Tuan-tuan kata Ustaz ni pandai pula dia main tempat ni. Dia bercakap pandai pula. Muslimin dan muslimat yang terhormati Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan setengah yang bernama Yaumul Firaq. Yaumul Firaq. Kan Yaumul Firaq. Apa maksud Yaumul Firaq? Iaitu artinya hari yang bercerai-cerai. Firaq maksud dia bercerai, tak bertemu dah. Kerana setengah-setengah orang, dia kata kerana berlaku pada hari itu beberapa banyak manusia yang bercerai, setengahnya dengan kekasihnya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, satu benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Apa dia tuan-tuan? Doa kawan-kawan ni untuk nak bagi kita sama-sama duduk dalam syurga Allah Ta'ala. Itu je. Yang ni saya selalu pesan. Saya rasa di sini pun saya pesan dah dulu. Bila kita, contoh dah kita jatuh sakit, demam 3 hari, 4 hari, kita tak main ke masjid, tak main ke surau, masuk dalam WhatsApp group. Kita doakan Tuan Haji kita ni semoga Allah Ta'ala cepat sembuh. Jadi ada 3-4 orang pergilah ziarah di rumah dia, tengok nampak kurui, tengok nampak macam tak larat, batuk pun tak apa nak lega. Tuan, bila dah sembang-sembang, lepas tu nak balik lah. Kita sendiri hak sakit ni kalau boleh kita abang-abang ni, aku nak pesan satu ya kat hampa kalau boleh doalah aku sama-sama dengan hampa, biar sama-sama kita duduk dalam syurga. Yang tu aja. Nak cantik lagi kalau hampa duduk dalam syurga, hampa tak jumpa aku, kalau boleh hampa carilah aku, boleh tak boleh? Yang tu ya. Kita tahu orang ni sebut, kita tahu ustaz dia sebut, tu nampak macam kita ahli neraka pula saya. Dia fikir macam tu pula. Bukan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ada hadis Nabi SAW dan hadis ni riwayat Ibnu Majah. Ni cerita yang kata kawan bagus ni. Kawan bagus ni tuan-tuan. Sebab tu berkawan dengan orang bagus-bagus ni. Tuan-tuan berkawan dengan orang kaki masjid, orang kaki semayang, orang baca Quran, semua berkawan dengan mereka. Berkawan ni pasal apa tuan-tuan? Kita bukan nak dapat kesempatan apa atas dunia ni, tak ada apa dah. Dia pun sama macam kita aja. Kan? Dia pun pencet sama dengan kita, sorak kita tak laku dah. Dulu laku. Waktu ada pangkat lah tak laku dah. Jadi apa yang laku lah ni tuan-tuan? Sekarang tu amalan dia dan juga doa dia tu kepada kita. Sebab apa? Sebab ada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis ni hadis sahih. Nabi SAW sebut, Abu Sa'id Al-Khudri kata Nabi kata idza khalasal mu'min minan nar fa'aminu. Nabi kata bila dah ditetapkan orang yang beriman dan juga orang yang tidak beriman, hak beriman masuk dalam syurga, yang tidak beriman masuk api neraka. Bila dah ditetapkan macam tu, dah habis semua dah, keputusan semua Allah Ta'ala buat peluang dah stop, habis dah, tak ada apa dah.
Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, Nabi kata apa? Nabi kata ada satu kumpulan yang mereka ni duk tunggu, tak masuk dalam syurga lagi. Malaikat duk perambat mereka. Malaikat kata duk tunggu apa lagi di pintu syurga, masuklah, hampa dah boleh masuk. Tuan-tuan tahu tak apa yang mereka cari? Mereka kata, ya wahai malaikat, boleh tak kami nak bertemu dengan Allah? Ni hadis. Kami nak berjumpa dengan Allah. Malaikat kata nak berjumpa dengan Allah pasal apa? Tak, kami nak cari kawan kami ni, kami tak berjumpa. Atas dunia dulu duduk sekali dengan kami, satu grup dengan kami. Pasal apa kami tak jumpa ni? Ni yang kata berkasih-kasihan ni. Malaikat kata aku pun tak tahulah ni, tak apa nak jumpa dengan Allah, aku atuk bagi. Kan? Jadi bertemulah dengan Allah. Tuan-tuan, apa kata Nabi? Nabi kata ma mujadalatu ahadikum li sahibi fi haqq yakunu lahu fid dunya bi ashadda min mujadalatil mu'min li rabbihim fi ikhwanihim alladhi udkhilun nar. Nabi kata aku tak pernah nampak mujadalah. Mujadalah ni maksud apa? Seolah-olah macam jidal, bertengkar. Kan kita duk bertengkar dengan orang. Kalau ada berlaku accident ke apa, duk bersalah, hang salah, aku salah, betul, bertengkar ni tuan-tuan sekalian ni. Kita duk nampak dahsyat dah. Kita duk tengok dari jauh, nampak macam nak bergaduh. Sekarang ni jangan bawa keluar parang seorang satu, sudah kita duk nampak macam tu. Dia kata hang yang tak buka signal, dia kata aku bawa keluar signal dah. Hang yang tak tengok, dia jadi macam tu. Jadi bertengkar sakan. Nabi kata tara tu tak ada apa lagi. Nabi kata ni di akhirat nanti akan ada satu kumpulan yang mereka ini mempertahankan kawan mereka di hadapan Allah. Maksud dia, mereka duk pegang janji mereka, mereka duk pegang hujah mereka. Tuhan kata hampa cari siapa? Kami cari sekian-sekian. Tuhan kata dia duduk api neraka, lah ni hampa pergi masuk dalam syurga. Tak boleh ya Allah, kami takkan masuk dalam syurga melainkan kami bawa keluar mereka tu. Mereka tu kawan kami. Apa Nabi kata apa? Yaqulun, depa ni duk bertengkar dengan Allah. Rabbana, depa kata wahai Tuhan kami, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana, kami duk tunggu ni ikhwan, kawan kami ni, yang dia ni kaki semayang berjamaah satu surau dengan kami atas dunia dulu. Dan juga wa yasumuna ma'ana, dia adalah orang, adalah kawan yang duk buka puasa sekali dengan kami. Ni depa ni, dia satu grup dengan kami. Daripada kecil duk berkawan, duk sekolah sekali, duk sekolah menengah sekali, naik universiti, kebetulan duduk rumah sekali. Duduk rumah dekat-dekat apa semua. Jadi kami ni kalau ada apa-apa kami akan berkongsi. Kebetulan bulan Rejab, jadi perbanyakkan puasa dalam bulan Rejab. So kami buat apa? Kami duk minta kalau boleh kita 3-4 orang ni kita buat iftar jama'i. Maknanya puasa sekali. Kita kenal dia. Dan orang ni kata apa? Yasumuna ma'ana. Depa ni duk puasa sekali dengan kami atas dunia. Depa duk buka puasa sekali dengan kami. Wa yahujjuna ma'ana, dan mereka ni pi umrah sekali dengan kami, pi haji pun satu kapai dengan kami. Wa yujahiduna ma'ana, dan mereka adalah orang yang berjihad. Maksud dia depa ni bagus. Orang mangkit subuh, depa mangkit subuh, tapi kemungkinan tuan-tuan sekalian dalam hadis ni apa? Kemungkinan ada dosa-dosa yang tersembunyi daripada kawan tu. Kawan tu tak tahu. Oh, rupanya walaupun dia ni kaki masjid, dia ni puasa bagus dengan kawan-kawan, dia rajin duk pergi umrah sekali apa semua, dia dengan mak ayah dia buat lebih kurang. Ada juga macam tu. Ada. Dia dengan orang, dia kira duk buka aib orang. Ada juga jenis macam tu. Dia suka kepada nombor ekor, contoh dia, yang tu tak boleh tinggal lagi. Dia tahu walaupun duk mengaji lama lah apa semua, tang dah macai tu duk nampak kuda duk lompat tu sampai kuda masuk dalam rumah dia kata. Duk teringat. Dia kata tak boleh nak kena ayah dia kata. Saya ni paling-paling dia kata dalam sebulan sekali mau duduk juga. Tekan juga 4, 3, 2, 1. Tuan-tuan jangan duk tulis pula. Tekan 4, 3, 2, 1. Tak boleh. Ada juga jenis macam tu. Ada juga tak boleh. Dia yang lain cantik dah, tapi tang mata ni dia tak boleh nak jaga. Ada. Sambil-sambil nak main lintas ni daripada rumah dia nak main ke surau tu, duk tengok tu orang balik kerja, bini orang apa semua. Oi, dia tengok tuan-tuan sekalian sampai sakit kepala bau. Tengok punya pasal benda-benda tu yang menyebabkan rupanya malaikat duk catat. Bila malaikat catat, benda tu benda salah. Bila benda salah, tempat hang dalam neraka. Tapi yang kata kawan-kawan ni tuan-tuan dalam hadis dia kata apa? Mereka tak mau masuk dalam syurga, melainkan apa? Melainkan keluar sekali dengan kami untuk kami masuk dalam syurga. Punya duk pujuk Allah Subhanahu wa taala lah sekali yang kata rahmat Allah taala ni.
Tuhan kata apa? Fa'adkhaltuhumun nar. Tuhan kata lah ni macam ni. Fayaqul idhabu fa'akhriju man araftum minhum. Tak apalah. Tuhan kata lah ni hampa pergi masuk dalam api neraka. Tuhan kata pergi masuk dalam api neraka, akhriju, keluarkan man araftum, siapa yang hampa kenal. Allahu Akbar. Kita nampak tak? Masuklah api neraka, keluarkan orang hak dalam api neraka siapa yang kenal. Waktu tu tuan-tuan tak kenal pun dia angkat tangan kata dia kenal. Kan dia tengok-tengok Allah, dia kata Haji, ya saya, dia kata memang keluar. Nuh hak belakang tu. Dia kata Haji kenal tak saya? Mana aku nak kenal hang? Allah dia kata saya yang belah mutu Haji hari tu ni. Oi. Baru teringat tuan-tuan sekalian, kata dia ni pernah Allah Allah bawa keluar, suar tangan tarik bawa keluar. Dan hadis Nabi kata apa? Ketika mana dikeluarkan sahabat-sahabat mereka yang mereka kenal atas dunia dulu, ada yang sudah terbakar sampai ke paha, ada yang sudah terbakar sampai ke lutut, dan ada yang sudah terbakar sampai ke buku lalih. Bila mereka dah keluar, jadi orang-orang yang tadi ahli syurga ni dia pun pergi menghadap balik Allah Subhanahu wa taala, kata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya kami telah mengeluarkan sahabat-sahabat kami seperti mana yang telah kamu perintahkan ya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Mereka pun kira nak ucap terima kasih kat Tuhan, mereka nak masuk dalam syurga. Tuhan kata saat-saat tunggu, saat Tuhan kata lah ni pergi masuk balik dalam api neraka, hampa pergi cari siapa-siapa yang atas dunia dulu yang dalam hati dia ada iman walaupun sebesar zarah. Oh tuan-tuan, ini kelebihan orang bagus ni. Allahu Akbar. Kelebihan orang bagus. Mereka pun masuk pergi cari siapa-siapa yang atas dunia dulu, yang tak pernah duduk semayang, yang memang atas dunia tak ambil langsung tentang, tak ambil tahu langsung tentang agama ni, tapi tidak pernah menggadaikan yang kata agama, tak pernah. Walaupun tak semayang, tapi orang ajak pergi jumpa bomo, dia tak mau. Kan? Kata jom pergi jumpa bomo, saya aku nak pergi tengok siapa curi motor aku. Dia kata syirik benda tu. Pira hang semayang pun tak pernah duk ajak aku buat apa. Dia kata aku walaupun aku tak semayang, walaupun aku kaki nombor ekor pun, dia kata, tapi dengan syirik aku tak mau buat. Jenis macam ni. Buat keluar mereka ni. Bila dah buat keluar mereka ni tuan-tuan sekalian, habis dah. Ahli syurga ni kata apa? Ya Allah, kami dah keluarkan seperti mana umirta, yang telah engkau perintahkan kepada kami. Tuhan kata lah ni, pergi masuk dalam api neraka lah. Pergi cari siapa-siapa yang dalam diri mereka ada iman walaupun sebesar zarah. Lagi kecil, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sampailah habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hadis ni hadis panjang. Tuan-tuan boleh rujuk dalam hadis Ibnu Majah. Cuma nak abang kat kita nak berkawan dengan orang ni tuan-tuan sekalian, nak berkawan kalau boleh sampai ke syurga. Yang tu aja. Sama macam keluarga kita pun, dengan isteri kita pun. Abang kepada dia, aku nak hidup dengan hang kalau boleh sampai syurga. Dengan anak-anak kita pun aku nak hidup. Ayah nak hidup dengan anak-anak ayah. Kalau boleh atas dunia ni kita bahagia. Sampai ke syurga pun ayah nak hidup dengan hampa semua. So, hampa kena dengar lah apa yang ayah pesan kepada hampa. Yang tu je tuan-tuan sekalian. Buah ayat tu je. Orang lah ni bukan boleh kasar-kasar sangat. Dia kena buah ayat-ayat yang deep. Bila kata deep lah ni. Deep ni apa? Ayat-ayat yang boleh duk menyentuh, demai pilu, rasa satu macam yang tu je. Kan? Yang tu je. Duk kasar tu tak boleh. Dia bukan zaman dulu punya cerita. Kita duk balun. Allah, orang bukan nak dengar pun. Kan? Ni duk lekas macam ni tuan-tuan ni. Dengan lekas macam ni. Ada orang duk dengar. Dia kata, ustaz ni apalah kriau-kriau. Orang Penang rupanya. Apa duk kriau-kriau. Dia kata, tak boleh slow-slow kah? Alah kami dengar dia kata. Tuan-tuan nampak dah. Kami dengar duk lekas buat apa. Ni cakap duk jokah sana, jokah sini. Macam dah kami pekak. Dia kata, kami duduk dalam surau ni pun. Nampak? Ada jenis macam tu juga. Tapi bila duk cakap slow-slow, ada juga kata yang ni barulah betul ustaz, sambil duk cakap pun mata pun duk melelong dah sikit lena. Ada juga yang kumpulan ni pun ada ya. Jadi tuan-tuan nak kena ra'i semua. Dia kadang-kadang dia demai waktu slow, kadang-kadang demai waktu dekat. Ada nak kena ra'i semua yang kata orang dalam surau ni. Bukan surau sini lah, surau lain lah. Muslimin dan muslimat antara mati Allah. Boleh tuan-tuan Jadi kita tahu yang kata Yaumul Firaq, hari bercerai ni maksud apa tuan-tuan? Kita berpisah dengan keluarga tu, itu benda biasa. Atas dunia berlaku juga perpisahan, tetapi perpisahan yang hakiki yang kita risau ke apa, ketika mana di akhirat nanti, yang tu yang paling kita takut.
Apa yang kita takut? Bila masuk dalam syurga, tiba-tiba duk cari ahli keluarga. Mana mereka ni tak ada dalam syurga? Rupanya mereka duduk api neraka. Wal'ayazu billahi min dhalik. Kalau Allah Ta'ala bagi kesempatan dekat kita, boleh ajak mereka, boleh tarik mereka, alhamdulillah. Takut Allah Ta'ala tak bagi. Yang tu aja. Tapi, seperti mana yang hadis Nabi sebut, orang bagus ni, orang saleh ni, mereka ni boleh jadi syafaat. Syafaat ni maksud apa tuan-tuan? Syafaat ni bukan tolong. Syafaat ni dia bukan boleh ada, dia bukan ada kuasa boleh bawa keluar orang dah. Syafaat ni apa? Dia boleh duduk promosi. Itu maksud syafaat. Dia boleh promosi kawan dia yang duduk api neraka ni kepada Allah Ta'ala. Wahai Tuhan, dia ni sekian-sekian, saya kenal dia apa semua. Yang tu syafaat. Kalau dalam bahasa kita ni kita sebut sebagai kabel. Tu maksud kabel tu. Yang kata syafaat tu kabel lah. Kan? Dah ni macam-macam. Nak jatuh kawasan masjid pun kena ada kabel lah ni pun. Kalau tidak, tak boleh jadi. Baik, saya rasa cukup kot dekat tu, no? Nanti kita main lain bulan depan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Lepas daripada ni, kita akan tengok pula tajuk yang seterusnya ataupun nama yang seterusnya disebut sebagai Yaumut Tanad. Yaumut Tanad. Atau baca bagi elok, bukan tenat. Tapi baca tenat ni, hari tu tenat semua, no? Penat, bukan dia. Yaumut Tanadu. Kan, baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan ma huwa ahlu